Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video yang selanjutnya. Dalam video kali ini insya-Allah kita akan bincangkan bab 2D, iaitu isim-isim yang perubahan status tidak mengikuti aturan biasa. So, apa maksud bab ni? Bab ni membincangkan isim-isim yang perubahan akhir, iaitu baris akhir pada kalimah ataupun i'rab dia. Perubahan akhir kalimah itu atas ke, bawah ke, depan ke, tidak mengikut aturan biasa. Aturan biasa itu maksud dia macam mana? Kalau marfu', isim itu berstatus marfu' atau i'rab dia marfu', dia punya tanda dia kita nampak macam mana? Kita akan nampak depan macam ni. Ini marfu'. Okey, marfu'. Kita akan nampak depan, ataupun ada huruf waw dengan nun, una, kan? Kalau baris bawah macam ni. Kalau di atas macam ni. Okey, so perubahan yang seperti mana kita nampak dalam jadual muslimun, mudar, muslimun, muslimanin, muslimuna. Kalau atas musliman, muslimaini, muslimina, kan? So perubahan tu dia nampak smooth. Kita boleh tahu pola-pola dia. Tapi bab ni membincangkan status akhirnya tidak mengikuti aturan biasa. Itu maksudnya aturan seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual muslimun. Okey, ada tiga pembahagian kat sini. Satu ini dia, iaitu isim separa anjal ataupun ghairu munsharif. Kemudian isim 5. So apakah yang dimaksudkan isim 5 ni? Kemudian isim yang berakhir dengan huruf alif. Okey, huruf alif. Okey, macam ni ya. Okey, mari kita mulakan dengan yang pertama, iaitu grup yang pertama, iaitu isim separa anjal ataupun dipanggil ghairu munsharif. Setengahnya panggil mamnu' minas sharif, maknanya munsharif maksudnya berubah. Berubah tu atas, bawah ke depan. An ataupun in. Okey. Una ke, aina, ina, macam itulah. So itu berubah. Ghairi ni maksudnya tidak. Maksudnya ghairu munsharif maksudnya perubahan akhir itu bukan mengikut seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual muslimun. So dalam kumpulan isim ni, mana-mana isim yang termasuk dalam kumpulan ini, nombor 1, isim ni tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Nombor 2, kalau di status depan, iaitu kalau marfu', dia akan menggunakan baris depan macam ni. Kalau dia berada di status atas ataupun bawah, majrur ataupun mansub, mubah, mansub, maka dia akan gunakan baris atas macam ni. Tanwin tak ada. Yang namanya tanwin ni tak ada. Kumpulan isim ni yang namanya ghairu munsharif ni, dia no tanwin. Depan dengan satu baris depan macam ni. Atas dengan bawah dengan menggunakan baris atas. So ini adalah kumpulan isim ni. So apakah dia? Contoh-contoh dia ataupun grup kumpulan ni. Pertama sekali, semua nama-nama tempat yang semua nama tempat kecuali nama tempat yang dibina dengan 3 huruf. Contohnya macam ni. 3 huruf ni dengan tengah dia mati. Okey. Nama-nama yang lebih daripada 3 huruf,
nama-nama tempat contohnya macam Mekah, Pakistan. Okey. Kalau ni contoh Mekah tau. Okey, start dengan sini dulu. Kalau dia status depan. Kalau status depan, Mekah ni Makkatu. Makkatu ni sebenarnya adalah 3 huruf Kaf ni di double. Mim, kaf, kaf, ta. So dia Makkah. So kaf tu dia syadahkan jadi Makkatu. So disebabkan Mekah ni dia lebih daripada 3 huruf dan dia adalah isim tempat, maka bila dia marfu' dipakai Makkatu. Bila di atas Makkata. Bila di bawah Makkata. Ni Pakistan. Bila dia ke atas Pakistanu. Bila dia bila dia marfu' status depan Pakistanu. Bila dia status atas Pakistana. Bila dia status bawah Pakistana. Okey, kemudian kecuali nama tempat yang dieja dengan 3 huruf dan tengahnya sukun. Kalau yang isim tempat yang mendapati ciri ni, maka dia follow kaedah yang sebelum ni. Dia ataupun sepenuh anjal. Dia kan separah anjal kan. Kumpulan separah anjal, sepenuh anjal ni maksud dia sama dengan Jalal Muslimun lah. Contoh dia, nama tempat kat sini Adnun, Adnan, Adnin. Adnun ni maksud dia marfu'. Adnan ni maksud dia mansub. Adnin ni maksud dia majrur. Okey, so dia 3 huruf dan baris tengah tu sukun. Right. So, lagi kumpulan dalam isim ni ialah nama yang bukan Arab. Contohnya macam nama Ibrahim. Masa dia marfu' Ibrahimu. Masa di atas Ibrahimah. Masa di bawah Ibrahimah. Kecuali nama non-Arab yang non-Arab, still non-Arab, yang dieja dengan 3 huruf dan tengah dimati, then dia balik macam asal. Macam Nuhun, Nabi Nuh alaihi salam. Nuhun semasa marfu', semasa dia status atas atau mansub Nuhan. Masa dia status bawah Nuhin. Why? Sebab dia dibina dengan 3 huruf tengahnya sukun. Nama-nama Arab dan dia remain macam biasa. Dia Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. So ingat kalau dia nama non-Arab separah anjal. U, A, A. Kalau dia non-Arab tapi 3 huruf tengah sukun, dia jadi macam biasa balik. Un, an, in. Kalau nama Arab, dan dia macam biasa je lah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Alright. Kemudian nama-nama untuk warna seperti warna merah, hamra'u, ahmaru. Okey. So ini adalah nama-nama warna. Ini adalah separah anjal. Maknanya dia pakai style yang sama. U, A, A. U, A, A. Ini marfu', ni mansub, ni majrur. So hamru, ahmaru, ahmaro, ahmaro. Okey, lagi nama-nama yang digunakan untuk perbandingan seperti mana ahkamu, lebih bijak, akbaru, lebih besar. Okey, ini okey, wazan af'alu ni, wazan af'alu ni belum belajar. Kalau isim yang dia follow wazan af'alu, bab ni belum belajar, tapi nak beritahu kalau dia ada macam format macam ni, then dia akan jadi af'alu, af'ala, af'ala. Af'alu marfu', af'ala mansub, af'ala majrur. Okey, biasanya nama-nama ni digunakan untuk perbandingan. Kemudian nama-nama yang anggota berian cacat seperti bisu, abakamu. Okey, abakamu. So abakamu, abkama, abkama. Jamak taksir
yang tengahnya ada alif. Jadi manazila ni jamak taksir. Fatiha ni jamak taksir. Masajidah jamak taksir. Dia mesti ada satu alif kat tengah-tengah tu. Somewhere kat tengah dia tu ada alif. Kalau dia jamak taksir, somewhere kat tengah tu ada alif, then dia separah anjal. Contoh kat sini, kalau dia jenis yang fawailah, mafailu, fawailu, mafailu, afailu, tafailu, afailu, faalilu. So ini adalah form-form, pola-pola di jamak-jamak taksir. Dalam sebelum ni saya ada sebut jamak taksir itu, saya kata nak tahu bentuk dia rujuk kepada kamus. Tapi sebenarnya jamak taksir dia ada pola dia juga. So ini contoh pola-pola dia ni. Jamak taksir. So semua isim ni dia adalah separah anjal. Meaning kalau saya nak ambil contoh ni kan, fawailu ni marfu' fawailu, mansub fawailah, majrur fawailah. Okey. So semua isim jamak taksir yang mempunyai alif di tengah, then dia adalah separah anjal. Itu maksud dalam grup ni. Ada sedikit perhatian kat sini. Daripada C sampai F ni, iaitu ni, dia boleh menerima semula baris bawah. Ingat, tadi kan dia majrur dengan baris bawah kan? Maknanya sebelum ni dia tak ada baris bawah. Dia ada UAA. Tapi dia boleh semula menerima baris bawah sekiranya ada alif lam dengan atau dia berada di posisi pertama di mudhaf idhafah. So ada dua kes. Macam ni katalah sini fawailah ya. Saya ambil contoh F fawailah Dia asalnya kalau majrur fawailah majrur Tapi kalau ada alif lam al-fawa, dia boleh, kalau ada min kat sini kan, huruf jar, dia boleh kat sini. Dia jadi min fawaili. Okay, sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, asal dia macam ni. Asal dia min fawaila. Macam ni. Min fawaila gini. Tapi bila ada alif lam masuk sini, then dia boleh menerima baris bawah. Dia balik sebelum min fawaili. Sebab minal fawaili. So itu masuk yang poin ni. Kemudian kalau dia berada di, okey, ni maksud dia apa tau? Ni ada cerita idhafah macam ni. Ni cerita mudhaf. Okay, mudhaf. Kita ada idhafah kan? Idhafah. Idhafah ada dua. Satu mudhaf, satu mudhaf ilaih. Kalau fawaili ni, isim jamak taksir ni dia berada di kedudukan mudhaf. Ini kan mudhaf kan? Ini mudhaf ilaih. Kalau dia berada di sini, then dia boleh menjadi fa wa ili. Dengan syarat dia berada di area mudhaf, iaitu isim pertama dalam gandingan. Gandingan isim pertama. Dalam gandingan tu isim yang pertama, iaitu inilah. Kalau maknanya sebelum tu sini ada min. Contohlah min, dan sini mudhaf kan, ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Kalau sini dia, kalau fawaila ni duduk dekat mudhaf, kemudian ada huruf jar, dan masa tu dia boleh jadi fawaili. So ada dua penyebab di mana daripada C sampai F ni, yang asalnya kalau majrur di atas, menggunakan di atas, tapi dengan sebab dua poin ni, iaitu ada alif lam atau berada di posisi mudhaf, dengan sebab dua tempat ni, maka isim-isim ni boleh menerima kembali baris bawah sekira ada penyebab yang menyebabkan di baris bawah. Contohnya ada huruf jar. So itu maksud poin ni. Okey. Kemudian grup yang kedua dalam
dalam nota ni, iaitu isim-isim yang perubahan statusnya tidak mengerti aturan biasa. Apakah grup yang keduanya? Grup kedua sini adalah isim 5. Kita panggil dia af'alu asma'ul khamsah atau isim-isim 5. Isim 5 ni maksudnya apa? Isim 5 ni sebenarnya dia tertentu kepada 5 perkataan ni: bapa, mulut, saudara, brother-in-law dengan punya. Bapa ni abun, mulut ni famun, saudara ni akhun, brother-in-law ni hamun, punya ni zu. Okay. Untuk 5 perkataan ni, dia punya style semasa dia marfu', mansub atau majrur will be a bit different ketika dia di suasana mudhaf. Okay. Ni biasa, cara biasa. Masa dia biasa, dia abun. Abun ni apa? Abun ni marfu'. Ni marfu' Abun ni marfu'. Aban mansub, abin majrur. Tapi masa dia mudhaf, dia akan marfu' dengan waw. Abu. Untuk bapa ni, abu ni, masa dia mudhaf, dia punya mansub atas ni, setelah atas ni kan mansub dengan alif. Masa dia majrur dengan ya. Ada huruf ya kat sini. Abi. Abu, aba, abi. Itu maksud dia. Maksudnya dia punya pembarisan ataupun penampakan status depan, atas dengan bawah tu tak sama dengan sebelum ni. Kita ada a, i, u ataupun an, in, un, okey, ataupun una, ina, ina kan. Kita boleh lihat dalam jadual Muslimun. Tapi dalam kes ni, untuk 5 isim ni, dia punya tapi isu ni terjadi masa mudhaf. Kalau bukan mudhaf tak jadi. Bukan isunya. Masa dia mudhaf. Masa dia mudhaf, marfu' dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Nampak tak? Ya. Fu marfu', fa mansub, fi ni mulut ni, fi majrur. Semua ni samalah. Okey. Harap boleh faham Again, benda ni untuk 5 perkataan ni, dan isunya apabila dia mudhaf, baru dia ada application, apply benda ni. Status depan dengan waw, status dengan alif, status bawah dengan ya. Okey, move on. Kita masuk kepada yang ketiga daripada tajuk isim yang dia punya penunjukan status dia tidak follow kaedah biasa, iaitu yang ketiga sini adalah isim yang berakhir dengan alif. Okey, yang pertama yang pertama ni dipanggil isim maksur. Isim maksur ni apa? Isim maksur ni dia adalah alif. Satu condition, alif first kali dia kat belakang. Dia mesti kat belakang kalimah. Lepas tu dia alif. Alif tu maksud dia kedudukan tu kat belakang kalimah. Huruf alif di belakang kalimah. Dan tapi dia punya alif ni bentuknya macam rumah dia macam ya. Okey. Yang kedua, sebelum dia tu, sebelum huruf alif ni yang dekat belakang ni, sebelum ni adalah barisnya atas macam Musa. Okey, Musa. Contoh lain macam Mustafa. Mustafa ni ni fa-nya beratas, ya ni yang last ni alif. Dia tak ada baris Alif tak terima baris tau. So ini yang anything yang isim yang situasi dia macam ni, belakang dia tu huruf akhir dia tu alif,
dan huruf sebelumnya itu berada atas, maka dia dipanggil sebagai isim maksur. Isim maksur, nama dia isim maksur. Sebab dia mempunyai situasi yang ke belakang, macam yang saya cakap tadi ni. So, dia punya status depan, status atas dengan bawah sama. Masa depan Musa, masa atas Musa, masa marfu' bawah pun Musa. Masa marfu' Musa, masa mansub Musa, masa majrur pun Musa. So itu maksudnya isim maksur. Okey. Isim maksur ni bukan maksudnya ya ni dia panggil alif maksur. Alif ni dia panggil alif maksur, alif maksurah. Okey. Iaitu alif rumahnya macam ya, duduk kat belakang kalimah, dan huruf sebelum dia berada di atas. Kalau dia mid di sini, maka dia dipanggil isim maksur. Kemudian mansub ke, majrur ke, mansub, majrur dengan marfu'. Bunyi dia sama je. Musa, Musa, Musa. Tapi sebenarnya dia ada status. Dia ada status. Jangan maksud jangan kita tak kata dia status, cuma dia tak nampak. Dia punya penampakan, dia punya bentuk sama je. Okey. Kemudian yang kedua ni, yang ini ya. Isim yang diakhiri huruf ya lazim dipanggil ya lazim. Baris huruf sebelumnya mesti bawah. Yang tadi mesti atas kan? Yang ini mesti bawah. Kalau yang ni, kalau kondisi dia macam ni, contoh kan macam contoh ini, ini qadi qadi macam hakim qadi al-qadiyah. Nampak ni, masa dia marfu' al-qadi, masa dia mansub al-qadiyah, masa dia majrur al-qadi. Maksudnya masa marfu' dengan masa majrur sama, tapi masa dia mansub dia boleh pada atas. Yang dia boleh atas. Tapi syarat ni, dengan syarat huruf sebelumnya mesti berbaris bawah. Ini masa al-qadi, masa dia makrifah ni sebab ada alif lam. Masa dia nakirah, qadin, qadiyah, qadin. Okay, qadin. So, interestingly, kalau kita tengok kat sini kan, dia ni marfu' tapi dia panggil qadin. Kalau kita tak tahu rule ni, then kita akan expect ini majrur ni. No. Ini sebenarnya adalah status depan. Qadin, qadiyah, qadiyah ni masa dia mansub dia boleh ada pada atas. Masa dia majrur qadin. So qadin clearly nama majrurnya. Tapi yang ini dan kita kena berhati-hati. Sebab dia sebenarnya walaupun dia qadin, nampak macam status bawah, tapi dia adalah status depan. Situasi ini jadi macam unik pada kalimah-kalimah yang mendapati ciri yang dah dibacakan kat sini tadi. Okey. So kat situ lah kena berjaga-jaga. Kita kena perhatikan apakah isim-isim yang dia punya apa. Kita kena notice start sekarang ni, kita kena notice bahawa di sana ada isim-isim yang dia punya penunjukan marfu', mansub, majrur tu tak macam jalan muslimun. So nak tahu, kita kena baca kat sini, kena fahamkan ciri-ciri ni, dan kita boleh tangkap lah. Okay. Alright. So saya rasa itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.